Pohon beringin tegaknya tinggi, kalau rendah menyapu bumi, menghibur aku, menolong aku. Bertiuplah, oh angin bayu, laju, laju, buaiku laju. Assalamualaikum. Apa khabar semua anak-anak Mak Jah yang berada di luar sana? Di Malaysia, di Brunei, di Singapura, di mana saja anak-anak Mak Jah berada, Mak Jah berdoa kepada Allah semoga anak-anak Mak Jah di luar sana di dalam keadaan sehat walafiat, dipermudahkan segala urusan, dan juga yang paling penting sentiasa mendapat rahmat dan redha Allah. Amin. Pada minggu ini anak-anak Mak Jah sangat teruja kerana apa? Rupa-rupanya Mak Jah tak sangka, rupa-rupanya Mak Jah cerita Mak Jah ni diikuti juga oleh cucu-cucu Mak Jah di luar sana. Ya Allah, Allahu Akbar. Cucu-cucu Mak Jah ni suka bila tengok Mak Jah bercerita. Mereka cakap, Opah Jah. Allahu Akbar. Cucu-cucu Mak Jah di luar sana, I love you sayang. Sekolah pandai-pandai, tolong ayah ibu. Opah Jah doakan cucu-cucu Opah Jah sentiasa sihat walafiat, sentiasa cemerlang dalam pelajaran dan selamat dunia akhirat. Amin. Ya Allah, setiap minggu Mak Jah memang teruja, bangga mendapat feedback daripada anak-anak Mak Jah di luar sana. Semuanya mendoakan keselamatan Mak Jah. Alhamdulillah anak-anak Mak Jah dengan berkat doa anak-anak di luar sana, Mak Jah Alhamdulillah Mak Jah sehat walafiat. Biasalah kalau sakit pun itu sakit orang tua ya anak-anak. Kita apa pun kalau sakit ke semuanya dalam perancangan Allah, semuanya qada dan qadar kita ya. Cuma kita kena sentiasa banyak bersabar. Biasalah anak-anak, hidup ini ujian dan kita sentiasa hati kita sentiasa kena berlapang dada ya. Jadi untuk tidak melengahkan masa lagi anak-anak, Mak Jah pada minggu ini Mak Jah Opah Jah akan bercerita juga mengenai apa? Sebab ada anak di luar sana mengesyorkan kepada Mak Jah, katanya ceritalah pengalaman berlakon dalam drama Kliwon. Memang betul, Mak Jah pernah beberapa kali diundang dalam drama Kliwon di TV3 pada suatu ketika dulu ya anak-anak. Drama Kliwon ni dia adalah sebuah drama episod. Dia setiap episod dia lain-lain cerita dia, tapi semuanya cerita misteri, cerita seram, cerita hantu ya. Jadi Mak Jah dah tak ingat lah tahun bila, agak lama juga dulu di TV3 memang popular episod Kliwon ni. Dan bukan Kliwon aja, lepas tu dia ada juga episod yang lain, tapi misteri juga, cerita-cerita misteri. Dan Mak Jah banyak kali jugalah diundang untuk menjadi pelakon undangan ya. Setiap episod berbeza dan banyak episod juga Mak Jah buat. Dan Alhamdulillah banyak pengalaman-pengalaman yang Mak Jah lalui semasa membuat
penggambaran drama Kliwon. Drama Kliwon ini diarahkan oleh seorang pengarah yang hebat, sahabat Mak Jah, seorang yang sangat luar biasa pengarahannya, iaitu saudara Rashid Sibir. Dan beliau juga terkenal dengan drama episod yang popular juga, iaitu Tanah Kubur. Itu di penerbit yang sama dan juga pengarah yang sama, iaitu saudara Rashid Sibir. Semoga Allah sentiasa merahmati saudara Rashid Sibir. Mak Jah, seingat Mak Jah, ada beberapa episod yang Mak Jah terlibat di dalam Kliwon, dan Mak Jah ada dapat gangguan, macam-macam gangguan lah. Biasalah ya, anak-anak kita berlakon cerita hantu, dan seolah-olah walaupun kita berlakon, masa tu kita berlakon, dan makhluk-makhluk gaib ni bila kita syuting di satu-satu kawasan tu, sebenarnya mereka tahu. Dan sebab mereka nampak kita, jin-jin ni semua mereka nampak kita, cuma kita yang tak nampak mereka. Oleh kerana drama Kliwon ni dia setiap episod berbeza, jadi Mak Jah kebanyakan Mak Jah dah lupalah tajuk apa, tetapi ada satu yang Mak Jah ingat, ada satu episod ni di mana dia masa tu Mak Jah syuting di Port Dickson. Mak Jah dah tak ingat episod apa, tajuk dia Mak Jah tak ingat, tapi peristiwa dia memang Mak Jah ingat, kerana dia syuting di Port Dickson. Dan biasalah ya anak-anak, kalau cerita hantu kita memang syuting dia memang malam lah, malam sampai ke pagi lah, sehingga orang kata sampai ke subuh. Dia ada satu rumah di Port Dickson, dia agak-agak dia nak pergi ke Teluk Kemang. Rumah tu rumah kayu, cantik rumah dia. Dan watak Mak Jah ni, dia adalah pengamal ilmu hitam. Dia kalau cerita-cerita hantu ni tak larilah daripada watak-watak macam tu. Dia ni mengamalkan ilmu hitam, dan dia macam dia membela makhluk yang tak nampak ni. Jadi adalah upacara-upacara dia, sebabnya dengan upacara-upacara ni benda tu akan menjelma. Bila menjelma lah benda tu, dia pun suruhlah benda tu buat apa-apa dekat orang kan. Jadi Mak Jah ingat ada satu malam ni, Mak Jah tengah buat upacara dia, ritual dia, iaitu adalah kemian dia. Tapi kami tak pakai kemian betul ya anak-anak, kerana kemian betul ni dia agak bahaya kerana dia memanggil ya. Jadi kami gunakan dia seolah-olah benda tu yang dupa tu, tempat yang buat apa nama tu, kemian yang macam orang India bakar kemian apa semua tu kan. Dia benda tu bila nak jadikan asap, dia orang masukkan baby oil supaya dia asap dia cantik lah. Lepas tu kalau cerita hantu ni memang banyak bermain dengan asap, dan lighting juga sangat susah. Sebab itu dia lambat sikit lah. Dia sangat mencabar fizikal dan juga mental, kerana aura dia pun satulah. Kita dah terasa berat, maklumlah cerita-cerita yang macam tu kan. Jadi pada masa Mak Jah membuat upacara itu tadi, kononnya dia nak panggil lah jin dia. Dia kena dalam cerita tu dia kena ada jarum. Jarum tu memang jarum betul, okey. Jarum tu jarum betul, tetapi dia seolah-olah dia tipulah. Kalau sebab ini wide shot ni jauh lah, maknanya
dia ambil angle yang jauh. Jadi dia tak nampak lah kalau kita cucuk tu tak payahlah cucuk betul-betul ya. Jadi dalam cerita ni dia perempuan ni saya lah dia menggunakan darah jari manis dia untuk memanggil benda tu Jadi bila dia cucuk jarum tu dia bukanlah jarum yang terlalu halus yang macam kita jahit pakaian tu. Dia besar jugalah, dia tak adalah tajam sangat. Tapi bila masa director kata action, Mak Jah pun konon-kononnya tipu-tipu lah nak cucuk dekat jari hantu dia. Kemudian dia, bila saya buat macam tu, dia betul-betul saya dah cucuk dekat jari bukan jari hantu jari manis saya ni, dan dia berdarah. Apabila dia berdarah, saya dengar director kata cut. Dia kata, Mak Jah, dia jerit dekat saya, Mak Jah, cepat hisap darah tu. Saya macam kenapa dia cakap macam ni? Cepat, dia kata, cepat hisap darah tu. Kita pun macam apa nak buat ni, hisap lah kan. Kita hisap lah darah tu. Saya kata, kenapa? Saya nampak budak kecil sini berlega-lega nakkan darah tu. Saya dah takut lah. Sebab apa, kami syuting kat rumah tu pun memang dalam waktu yang agak lewat lah. Tak tahu dalam mungkin pukul 12 ke atas. Cepat isap darah tu, dia kata. Saya pun ikutlah apa yang director cakap. Dia kata ada budak kecil yang nakkan benda tu dekat situ. Mungkin dia nampak lah agaknya. Jadi saya pun cepat-cepat buat. Memang bulu rumah saya dah naik dah. Memang sangat takut masa tu. Jadi saya pun buat upacara tu, dan director pun ambil, dan scene tu pun habis. Saya pun dapatlah menghabiskan scene tu Jadi bila dah habis, saya tanya kat director, kenapa? Saya kata kenapa saya perlu hisap darah tu? Dia kata, director saya ni dia seorang yang memang dia tahulah benda-benda mistik macam ni. Sebab itulah dia berani buat cerita-cerita hantu. Dia bukan calang-calang orang juga. Lepas tu dia kata, kalau kita nak buat cerita hantu, maknanya kalau kita terkena macam tu luka ke apa, berdarah ke apa, kita hisap darah kita sendiri. Sebab apa? Dia tak boleh buat apa-apa. Kalau kita biarkan je, dia lah datang menghisap. Macam tu. Saya sangat takut pada masa tu. Lepas tu dia orang bercerita dekat saya, rupanya pada belakang rumah orang tu, orang dekat kampung tu kadang-kadang dia orang tengok kita syuting. Dia orang sudah bagi tahu saya, rupanya ketika saya tengah syuting tu, dia orang dah nampak pocong. Nasiblah saya tak nampak anak-anak. Dia orang nampak pocong dekat pocong ni saya pun tak tahulah. Sebab saya pernah nampak sekali lah dalam hidup saya. Mungkin dulu saya pernah cerita lah kot. Pocong ni dia tak tahu, dia orang nampak tu dekat pokok pisang. Dia kata ada dua. Sebab belakang rumah orang yang kita syuting tu di hutan. Jadi dia orang kata ada dua, dia orang nampak. Masa tu saya tengah syuting kat atas. Itulah pengalaman yang memang agak takut. Tapi bukan itu saja anak-anak Sebab saya berlakon Kliwon ni ada banyak episod juga, dan itu salah satu episod dia. Dan ada lagi satu episod yang ini saya ingat, kalau tak silap saya, tajuk dia Pulut Kuning, kalau tak silap saya. Dan ini syuting dia di Ulu Langat. Di Ulu Langat. Dia Pulut Kuning ni, dia ceritakan mengisahkan perempuan ni, dia mengamalkan ilmu hitam. Mak Jah kononnya dalam cerita tu, dia mengamalkan ilmu hitam. Dan dia ni kalau ikutkan, dia ni dah tua. Dia ni dah sangat-sangat tua. Mungkin dah 90-an. Tetapi dia nampak muda. Kerana dia menggunakan satu ilmu yang dia puja busut. Busut tu, anak-anak tahulah yang ada anak-anak itu kan. Busut tu bukan busut betul anak-anak. Busut yang kita kita buat. Sebab saya tanya director, kenapa tak pakai
busut yang betul. Memang ada busut yang betul punya. Oh, jangan buat pasal, dia kata. Saya kata, ya ke? Iya, dia kata jangan buat pasal. Busut-busut ni jangan main-main, dia kata kat saya. Okeylah, tak apa. Dalam cerita tu, dia cerita dia setiap pagi dia akan pergi ke busut tu, dia ada upacara dia juga, dia pujanya busut tu, ada mentera-mentera dia, tapi mentera ni bukan mentera yang betul, mentera yang dia humming je lah apa-apa saja, dan dia akan buat pulut kuning, lepas tu dia bubuh telur ayam kampung dalam 7 biji, lepas tu dia pergi ke busut. Okey, lepas tu dia pun buatlah upacara dia, mentera semua tu. Dan masa sebelum saya pergi dekat busut tu, director dah cakap dekat saya, dia kata makan sikit pulut tu. Saya kata kenapa, saya ni malas lah kan makan. Dia kata saya pun ikutlah, saya makan dulu. Tapi saya ni memang nak tahu. Saya kata kenapa saya kena makan pulut tu dulu. Kalau Mak Jah makan, dia kata benda tu tak akan kacau Mak Jah lah. Dia kata sebab benda ni dia tak suka lebih orang. Jadi maknanya saya dah makan benda tu. Okey, saya pun pergilah ke busut. Saya pergi ke busut, saya pun buat upacara tu. Dia pun habis. Tapi saya rasa macam tak sedap badan. Okey, saya dah mula ini betul, ini benda ni saya tak nampak, tetapi badan saya dah berat dah. Saya macam rasa tak selesa. Saya rasa macam semua urat-urat dah tak sedap kan. Saya pun habis syuting semua, saya pun balik rumah. Saya balik rumah dah malam lah, malam. Lepas tu saya tak boleh tidur. Sebab saya rasa bila saya nak lelapkan mata saya nampak, saya tak nampak jelas macam seketul macam tu tau. Saya nampak, tak tahulah imajinasi saya atau dia, tapi dia bukan mimpi. Saya macam dalam hayalan ke apa, saya nampak orang, dia orang tua, lebih kurang macam tu, tengah merangkak nak pergi ke saya, dan saya tutup mata saya. Saya tak nak buka mata dah. Saya ambil tasbih, saya zikir. Saya zikir. Saya memang tertidur dengan zikir. Kalau tidak, saya tak boleh tidur. Itu gangguan yang memang teruk lah. Pada minggu tu saya memang susah nak tidur. Saya kena orang kata pulihkan balik aura saya. Benda tu seolah-olah saya dapat rasa tau. Saya dapat rasa dia merangkak datang nak tidur sebelah saya. Macam tu. Tapi saya yalah, kita tak boleh buat apa-apa sebab itu kerja kita. Sebab saya tahu saya nawai tu saya nak cari makan dan saya pelakon tu saya tak nak fikir yang bukan-bukan. Saya pun memang adalah tahulah juga, bukanlah tahu apa, kawan-kawan pernah bercakap dengan saya, kalau kita nak pulihkan balik aura kita sendiri buatlah air tu kan, kita mandi limau, kerana limau ni katanya boleh membaik pulih aura kita supaya kita tak ada macam rasa berat badan kita, atau kita mandi dengan garam kasar tu, dan kita bacalah ayat kursi, selawat Nabi, Fatihah, semua itulah yang saya amalkan kalau badan saya rasa tak sedap. Sebab itu anak-anak, Mak Jah ni kalau boleh lah kan, memang rasa macam malas pun ada. Memang cerita hantu ni kiranya benda yang Mak Jah, kalau boleh Mak Jah tak suka nak buat. Tapi kadang-kadang bila kita, sebab itu kerja kita, bila penulis tu dia dah buat watak tu untuk kita rasa bersalah tau kalau kita tak ambil watak tu. Sebab dia kata memang dia dah bayangkan watak tu adalah kita yang mendukung watak tu. Sebab selalu Mak Jah buat cerita macam ni, benda ni akan ganggu Mak Jah tau. Kadang-kadang dia ikut sampai ke rumah. Kita boleh rasa sebab kita
Allah anugerahkan kita ni ada sense kan, ada rasa. Dan bukan itu saja berlaku, kadang-kadang kawan kita masa Mak Jah syuting Kliwon, cerita yang macam ni lah, yang perempuan konon dia itu episod yang lain, tapi dia lebih kurang sama jugalah. Dia ilmu hitam semua, dia makan bunga malam-malam. Tapi kadang-kadang bila saya buat tu, saya tak tahu apa saya buat. Kawan saya kata ada satu masa tu sampai kita orang kalau bila syuting cerita hantu, kita memang sampai ke pagi. Sebab cerita hantu kebanyakannya 80% dia malam. Jadi kita dekat-dekat macam pukul 3, pukul 4 kita ada supper. Pernah satu ketika ni, masa ni cerita ni perempuan ni macam ni jugalah. Dia ni nakkan cantik, ilmu hitam. Tapi style yang lain pula. Sampai ada satu budak PM ni, dia tengok je muka saya. Saya kata, kenapa dia ni asyik tengok muka saya? Dia kata, Mak Jah ni cantik sangat, kenapa? Dia kata, nampak muda benar. Dia kata, padahal Mak Jah dah tua kan. Dia tengok saya. Saya kata, janganlah macam ni. Saya kata, saya takut. Saya tak nak lah, janganlah tengok saya macam ni. Dia kata, tak betul. Dia nampak macam orang lain, dia kata. Saya macam, tolonglah, tolong. Janganlah, sebab apa? Betul, dia kata. Benda tu dia masuk ke dalam badan kita, sebab kita membuat cerita dia. Sebab itulah kita terkena balik badan kita kan. Jadi Mak Jah pengalaman ni sebenarnya banyak lagi anak-anak dalam cerita Kliwon yang Mak Jah ingin kongsikan. Tetapi insya-Allah di lain masa mungkin Mak Jah boleh kongsikan lagi pengalaman-pengalaman, sebab bukan aja Kliwon, cerita-cerita hantu yang lain lagi, yang episod yang lain. Tapi buat masa sekarang ni, itu saja yang Mak Jah dapat ceritakan dengan anak-anak di luar sana, dengan cucu-cucu di luar sana. Semoga anak-anak di luar sana seronok mendengar cerita Mak Jah, dan apapun sokongan anak-anak Mak Jah di luar sana sangat Mak Jah hargai. Terima kasih banyak anak-anak kan. Semoga insya-Allah kita akan bertemu kembali, walaupun anak-anak semuanya jauh di mata tetapi dekat di hati Mak Jah ya anak-anak. Tapi apa pun jangan lupa anak-anak, jaga diri, sentiasa ingat Allah. Cuma satu ya Mak Jah nak pesan dekat anak-anak di luar sana, hidup di dunia ini jangan leka, kerana ada yang memerhatikan kita di luar sana.